uh, kalau kita lihat Badan Kehakiman Bebas buat keputusan selagi tidak takut atau pilih kasih ni kan, kata Tengku Maimun. Bagaimana dengan isu-isu yang berkaitan contoh seperti Nazri Zeti yang asyik bercuti sakit apa ni semua kan, kenapa tiada tindakan tegas? Itulah masalahnya. Itu yang menyebabkan orang nampak benda ni pincang. Apa tak pincangnya? Bila mana hakim ada salah laku. Hakim juga ialah manusia biasa. Hakim juga tertakluk di bawah undang-undang negara. Jadi tak bolehlah kalau Perdana Menteri pun boleh dihadapkan ke muka pengadilan, kalau Agung dan Raja-Raja Melayu pun boleh dihadapkan ke muka pengadilan di bawah Mahkamah Khas, kenapa hakim begitu special sehingga kan dia tidak boleh dihadapkan ke muka pengadilan? Kita lihat zaman Bambang Yudhoyono, beliau mengatakan bahawa hakim antara pihak yang paling korup di Indonesia. Jadi kalaulah negara jiran kita ada masalah ini, kenapa di Malaysia tiba-tiba hakim ni semuanya malaikat? Hakim juga adalah manusia biasa. Dan kalau kita berpegang pada prinsip undang-undang, nobody is above the law. Termasuklah raja-raja. Kalau raja-raja pun boleh dihadapkan di mahkamah khas, Perdana Menteri, Menteri-Menteri boleh dihadapkan di mahkamah, takkan hakim yang juga mempunyai nafsu, mempunyai tendensi ataupun kebarangkalian juga untuk menyalahgunakan kuasa, untuk menerima rasuah, tidak boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Dan amat menyedihkan, perlu masa 2-3 bulan untuk membuat keputusan sama ada seorang hakim boleh disiasat ataupun tidak. Takkan hakim tak boleh disiasat? Gunakan rational thinking. Jangan ikut buku bulat-bulat. Gunakan rational thinking. Apa jadi kepada sebuah negara kalau seorang hakim yang korup tidak boleh disiasat? Bila dia tidak boleh disiasat, dia tidak boleh disahkan sama ada dakwaan terhadap dia itu benar ataupun tidak. Jadi di mana letaknya keadilan? Ini kita kena tegas dalam bab ni. Itu sebab kerajaan hari ini kena betul-betul mereformasi institusi ini, terutamanya institusi kehakiman. Sama juga dengan Jabatan Peguam Negara. Saya sambut baik cadangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang nak mengasingkan kuasa Peguam Negara dengan kuasa pendakwa rakyat. Ini satu benda yang bagus. Dan kita kena sokong benda-benda baik yang nak dilakukan oleh Perdana Menteri. Betul. Dengan Majlis Peguam ni je, Majlis Peguam ni, Bar Kaunsil ni, aku kena-kena dengan institusi kehakiman semua tu. Dia ada masa campur. Bar Kaunsil boleh bagi pandangan. Mereka adalah satu badan yang mewakili peguam-peguam yang terlibat aktif di Bar Kaunsil, dan mereka memilih komiti mereka. Itu dia. Tak semestinya segala pandangan yang dibuat oleh Bar Kaunsil adalah betul. Kita lihat Bar Kaunsil pun ada kalanya pandangan dia ke laut. Bila kes yang melibatkan orang yang dia suka, dia sokong, dia berat sebelah. Bila kes yang melibatkan orang yang dia benci, yang dia musuhi, dia juga memberikan pandangan yang tidak adil. So bagi saya, tak kira lah siapa pun berhak bagi pandangan. Bar Kaunsil nak bagi pandangan, bagi. Tapi kenyataan dia selalu meniru dengan rakyat tu. Itu bergantung kepada kebijaksanaan rakyat. Siapa pun nak bagi pandangan, rakyat ni tak boleh bodoh.
Rakyat mesti mampu untuk buat dia punya own assessment. People can give opinion, but it is up to you. You listen, whether you want to take that advice, whether you want to take that opinion, or you can evaluate the opinion, then you make your own judgment. You make your own Tapi stand. banyakkan ahli berkongsi orang politik juga tu. Ada di antaranya orang politik. Jadi tak boleh ke bagi apa ni syarat-syarat supaya nak jadi ni tak boleh masuk politik ke? Sebab dia akan mempengaruhi rakyat juga. Ini hak asasi manusia. Kita tak boleh mengatakan bahawa orang politik tak boleh masuk bar kaunsil. Tak boleh. Sebab orang politik juga mempunyai hak asasi dia. Kita tak boleh kata dia ni pro PH, tak boleh masuk bar kaunsil. Tak boleh. Itu hak dia. Itu hak dia. Okey. Okey Tok. Banyak orang salah faham. Kita cakap pasal hakim ni. Ya. Ibarat kita minta kerajaan campur tangan dalam maksudnya menentukan hakim, campur tangan kes. Sebenarnya apa kita tak cakap kerajaan kena campur tangan dalam menentukan hakim. Kita cakap kerajaan kena uphold justice and rule of law. Kalau nak uphold justice, kalau pelantikan ketua hakim dah disahkan oleh pasukan petugas khas, bercanggah dengan perlembagaan, tidak mengikut lunas undang-undang, maka perbetulkan. Itu je. Kenapa betulkan? Kalau tak betulkan macam mana? Kerajaan ini akan dianggap tidak menghormati undang-undang. So kena betulkan. Apa guna dicadangkan penubuhan Suruhanjaya pelantikan kehakiman kalau pandangan Suruhanjaya ini tidak diambil kisah? Ini kita kena faham. Sama juga. Kenapa Badan Pencegahan Rasuah ditukar menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah zaman Pak Lah? Supaya Suruhanjaya ini boleh bertindak bebas tanpa campur tangan eksekutif. Jadi kalau ada campur tangan eksekutif, benda ni tak betul, maka perlu dibetulkan. Itu sebab Barisan Nasional sebelum pilihan raya kita mencadangkan supaya jawatan Ketua Suruhanjaya SPRM, jawatan Governor Bank Negara, lagi apa lagi? Jawatan Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya, ianya perlu dicadangkan, ditapis oleh Parliament Select Committee, di mana dalam itu ada wakil rakyat daripada pelbagai parti. Ada PAS, ada UMNO, ada DAP, ada PKR, ada Amanah, ada MCA, ada MIC, semua parti. Barulah kita boleh dapat satu pelantikan yang tidak memihak mana-mana. Kalau boleh adil. Itu pun tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tetapi kalau semua orang terlibat dalam pelantikan tu, kita harap ianya adil lah. Kan? Tapi tidak ada jaminan. Tapi setidak-tidaknya kita mencuba. Kita mencuba untuk melantik orang yang terbaik duduk di tempat itu, daripada tak mencuba langsung. Okey? Ada lagi? Okey, betul. Dah berapa jam? 49 minit. Ada soalan lain? Okay, Tok. Kenapa naratif-naratif dimainkan macam ibarat kita ni nak apa yang mereka takutkan sangat, maksudnya puak-puak yang melindungi Hakim Nazlan ni kan, takut sangat kalau siasatan tu, pendakwaan tu dilakukan kalau mereka ni tak salah. Kalau tanya dengan saya, puak-puak Mahathir, puak-puak Muhyiddin sudah pasti tak nak tengok Dato' Najib dibebaskan. Apatah lagi pilihan raya negeri akan berlaku tidak lama lagi. Ada 6 pilihan raya negeri. Sudah pasti kalau Dato' Najib bebas, ataupun sudah pasti kalau Hakim Nazlan didakwa di mahkamah, maka automatik Dato' Najib perlu dibebaskan. Kerana beliau telah
gagal untuk mengisytiharkan konflik of interest, maka dia ada kepentingan dalam kes ini. Maka kes ini akan diisytiharkan sebagai null and void. Tak sah pembicaraan dia, perlu dihakimi di hadapan seorang hakim yang tidak ada kepentingan. Maka dia akan keluar. Bila dia akan keluar, dia akan bantu Barisan Nasional untuk berkempen. Macam mana kita menang di Melaka, macam mana kita menang di Johor, dengan adanya campaign manager ni, sudah pastilah ianya akan membantu untuk memenangkan. Kalau lepas ini kita pun dah bergabung dengan PH, maka peluang untuk Dato' Najib membantu Barisan Nasional, calon PH, termasuklah calon daripada Amanah, daripada PKR semua sekali, termasuklah daripada parti lain tak adalah, GRS, GPS semua di sebelah sana kan. So akan lebih mudah lah. Mereka tak nak. Mereka tahu tentang aura Dato' Seri Najib ni. Ini kita kena faham. Jadi jelas di sini tu, Ya. kita bukan minta Dato' Seri Najib ni dibebaskan dari sudut kesalahan. Kita bukan minta kesnya dibuang seolah-olah dia ni tak bersalah. Tidak. Kita minta dibicarakan semula atau dia diberikan keadilan dalam proses semakan di Peringkat Persekutuan. Itu je. Sebab terang-terang kelang kabut, macam tergesa-gesa nak penjarakan dia. Semua dia minta tak diberikan. So itu yang kita buat judicial review, semakan kehakiman. Okey? Betul. Ni ada orang tanya tu. Ya. Dia kata sekarang ni Malaysia akan berhadapan dengan dua benda penting lah awal-awal ni. Satu, pemilihan UMNO, kedua pilihan raya negeri. Jadi adakah pandangan Datuk lah, adakah berkenaan dengan Hakim Nazlan ni, dia orang akan selesaikan selepas dua benda ni tu? Sebab kalau buat sekarang mungkin ada efek pada dua perkara ni. Macam mana pandangan? Pilihan raya negeri dengan pemilihan UMNO akan berlaku lah dalam masa terdekat ni lah. So adakah untuk mendakwa Hakim Nazlan ni, kerajaan itu sendiri akan buat selepas dua perkara ni supaya tak efek pada pemilihan dan PRN? Kenapa nak efek pada pemilihan? Dato' Najib bukan nak bertanding dalam pemilihan parti. Taklah, maksudnya kalau kita buat sekarang, maksud diorang ni, maksudnya kalau buat sekarang, takut dia ada peluru pada pihak PN lah, untuk kata kerajaan campur tangan dan sebagainya. Dia macam inilah kita tak boleh kerana kita ni nak elak daripada orang mengata kita menzalimi orang lain. Hari ini setiap detik Dato' Seri Najib berada di dalam penjara. Bagi saya, penahanan beliau di dalam penjara adalah satu penganiayaan. Kenapa beliau berada di dalam penjara hari ini? Kerana pendakwaan tidak dilakukan ke atas Hakim Nazlan. Dan penahanan beliau bagi saya ialah sesuatu yang sangat zalim, dan bagi saya sama seperti sebuah penahanan yang tidak sah. Jadi takkan kita kerana takut orang cakap kita campur tangan ke, kita nak biarkan seorang insan yang tak berdosa dipenjarakan, hidup dalam penjara. Kita jangan lupa Dato' Najib ni hampir 48 tahun jasa dia tau. Umur dia 22 tahun setengah. Dia dah jadi ahli parlimen Pekan, menggantikan arwah Tun Razak. Takkanlah kalau rakyat biasa pun kita tak nak mereka tak anyaya, apatah lagi seorang bekas Perdana Menteri yang ada jasa. Hari ini masalah kita satu saja. SPRM sudah mencadangkan supaya Hakim Nazlan didakwa, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan, yang tak nak melihat Dato' Seri Najib bebas di luar, mereka nak penjarakan Dato' Seri Najib sebelum pilihan raya. Dan sekarang ni mereka pun harap Dato' Seri Najib kekal di penjara
supaya BN, PH dan rakan-rakan tidak menang pilihan raya di 6 buah negeri. Ini kita kena faham. So, kalau kata arahan dari Perdana Menteri Ya. kepada AG lah untuk mendakwa ni, adakah itu campur tangan politik ke? Bagi saya AG memang sepatutnya bebas, tetapi kalau misalnya AG itu dilihat tidak berlaku adil, maka Perdana Menteri boleh gunakan kuasa yang dia ada untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan. Memang Perdana Menteri tak boleh campur urusan AG, tetapi kalau di bawah pentadbiran ada kepincangan, dia boleh buat sesuatu untuk membetulkan. Dia boleh menghadap ke bawah dulu tuanku. Dia boleh buat macam-macam. Lagipun kertas siasatan dah ada dah tu. Dah terang. Sekarang memang terang bahawa seorang penjenayah sedang dilindungi. Ini kita kena faham. Okey? Okay. Ada lagi? Betul, ini rakyat Selangor tu. Okey. Dia kata memandangkan BN dan PH ni dah bergabung tu, bolehkah projek Langat 2 disambung semula, dan adakah ini ianya boleh menjadi wow faktor untuk PRN Selangor ke depan? Saya setujulah kalau ianya disambung semula. Kerana kita tak nak lagi negeri Selangor ni berhadapan dengan masalah bekalan air. Kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat mempertimbangkan, walaupun ianya juga dianggap sebagai mega projek, tetapi kalau mega projek itu adalah demi untuk kepentingan rakyat, maka sewajarnya ianya diteruskan. Projek memang dah berjalan. Dah berjalan. Projek pun dah berjalan Maknanya kita tak naklah benda tu, sebab kita tahu antara polisi Dato' Sri Anwar Ibrahim dulu, projek-projek mega ni beliau tidak meletakkan sebagai keutamaan. Tetapi kalau projek mega yang ada kepentingan besar untuk rakyat, boleh menyelesaikan masalah air rakyat, maka sewajarnya ianya dikekalkan dan tidak dipospon. Okey? Jadi malam ni juga saya nak buat pengumuman. Saya sedang menubuhkan satu komuniti untuk membantu peniaga-peniaga. Kita tahu bahawa tahun ini kita akan berhadapan dengan macam-macam masalah, khususnya tentang ekonomi. Jadi kita nak buat membantu peniaga-peniaga kecil dengan modal yang kecil untuk mereka ni berjaya dalam bidang perniagaan. Kita akan turun ke negeri-negeri untuk membantu, dan saya cadangkan tadi saya dah post untuk mengajak kawan-kawan menyertai komuniti jaringan usahawan antarabangsa ataupun JUSA. Kita buat program komuniti JUSA ni, jaringan usahawan antarabangsa. Saya nak mempelawa sesiapa yang berminat untuk melakukan perniagaan secara kecil-kecilan je. Kita ada trainer yang akan membantu. Bolehlah menyertai komuniti ini, kerana dia less risk, kurang risiko. Nak buat berniaga baru ni kena kurang risiko, dan keuntungan dia sangat lumayan, insyaAllah. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Boleh rujuk kepada posting saya terakhir sebelum live pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.